Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas beberapa hari tentang langkah Dubai, akhirnya Hamzah Zainuddin buat pengakuan yang paling mengejutkan Malaysia dan tentunya juga mengejutkan sekutu mereka, termasuklah Mahathir Mohamad, termasuklah Muhyiddin Yassin, dan yang paling penting sekali juga melibatkan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Hari ini apabila Hamzah membuat pengakuan yang memang tidak kita sangka sama sekali. Kalau sebelum ini Sanusi telah pun mengatakan bahawa mereka mempunyai bilangan sokongan 120 ahli parlimen cukup, dan juga muncul lagi blogger kontroversi dalam pelarian, iaitu Raja Petra Kamarudin yang mengatakan kononnya beliau acah-acah saja 3 hari yang lepas. Dia kata itulah senarainya, tetapi 3 hari selepas itu dia kata itu acah-acah saja, bukan senarai sebenar. Jadi ada netizen kata kedapatanlah Raja Petra adalah raja spin sedunia. Hari ini sekali lagi Hamzah Zainuddin membuat pengakuan yang memang kita tunggu-tunggu, dan akhirnya muncul juga disahkan bahawa Hamzah Zainuddin mengakui dan mengasahkan tiada langkah Dubai pernah dirancang. Jadi pertanyaan daripada netizen ialah, kalau dia jadi mungkin ada dirancang, tapi kalau tak jadi, kalau gagal, mungkin pengakuannya tidak pernah dirancang, kata mereka. Walau bagaimanapun, netizen kata terima ajalah apa-apa saja pengakuan daripada Perikatan Nasional, termasuklah ketua pembangkang ini, iaitu Hamzah Zainuddin, apabila beliau mengesahkan tiada langkah Dubai pernah dirancang. Jadi yang ditiup angin, kata pepatah Melayu, pokok tidak akan bergoyang kalau tiada angin. Jadi anginnya datang dari mana? Dan yang paling penting lagi, ada pasti dihidu oleh perisikan-perisikan tertentu, dan yang dinyatakan oleh Raja Petra Kamarudin dari mana puncanya. Yang menjadi persoalan kita ialah berlaku percanggahan antara pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional. Jadi yang menjadi persoalan kita seterusnya ialah, adakah mereka sengaja mencipta plot supaya mengelirukan pihak lawan, ataukah kerana gagal barulah berlaku percanggahan? Bagaimana nak percaya lagi Raja Petra Kamarudin, nak percaya lagi beberapa orang yang telah dikatakan sebagai kononnya mempunyai cukup nombor, kalau Hamzah Zainuddin sendiri yang merupakan ketua pembangkang turut mengakui bahawa tiada langkah Dubai pernah dirancang. Jadi lepas ni bolehlah kita cop Raja Petra Kamarudin sebagai Raja Spin dan hanya kelentong saja, atau dengan kata lain sembang kari. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mendakwa pembangkang sendiri tidak tahu menahu mengenai langkah atau rancangan langkah Dubai yang didakwa akan digunakan bagi mengguling kerajaan. Beliau berkata perkara itu adalah fitnah yang direka dan dimainkan oleh pihak tertentu yang jelas tidak langsung memberi manfaat kepada rakyat. Rakyat kata sedar tak apa. Kalau dah sedar, perkara tebuk atap, tebuk dinding, tebuk lantai, tumbangkan kerajaan, ini adalah tidak membawa manfaat kepada rakyat. Kata rakyat, berhentilah mainkan isu dan sentimen itu. Cerita langkah Dubai terus berada dalam media sosial. Siapa yang mulakan, siapa yang menggelabah, siapa yang terpaksa buat laporan polis soal Hamzah Zainuddin, siapa yang menjawab bahawa pembangkang tidak ada cukup sokongan, siapa pula yang minta pembangkang bawa dalam parlimen, katanya dalam kenyataan di media sosialnya hari ini. Laporan mengenai langkah Dubai bermula pada 30 Disember lalu apabila Berita Harian melaporkan timbalan Ketua Pengarah Komunikasi JKOM, Datuk Ismail Yusof, dilaporkan mendakwa langkah Dubai timbul ketika percutian pemimpin Perikatan Nasional termasuk beberapa wakil parti kerajaan di Emirat Arab Bersatu. Beliau mendakwa pertemuan itu berlangsung untuk berunding selain menetapkan tugas tertentu kepada pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk mengenal pasti ahli parlimen yang berpotensi beralih sokongan kepada pembangkang dengan sugukan semata-mata mahu menubuhkan kerajaan tebuk atap. Selain pemimpin PN, beliau dilaporkan mendakwa ada juga pembabitan tokoh politik veteran berpengaruh berpangkat tun yang bersekongkol dengan pembangkang, termasuk dikatakan menggunakan sumber asing untuk menggulingkan kerajaan
pentadbiran diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hamzah yang juga Setiausaha Perikatan Nasional dan Bersatu menegaskan, kenyataan politik semata-mata tidak boleh menyelesaikan masalah rakyat dan tuduh-menuduh bukan jalan penyelesaian. Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan kita sekarang ini ialah siapa yang sebenarnya bersekongkol dengan langkah Dubai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dua pilihan tersedia jika ada ahli parlimen UMNO masih gairah hendak jatuhkan kerajaan. Walaupun telah disahkan, tiada apa-apa gerakan maupun pertemuan di Dubai untuk menjatuhkan kerajaan, sebagaimana yang dikecoh-kecohkan, sekaligus menolak dakwaan yang dibuat JECOM, tetapi nampaknya usaha untuk menyingkirkan Anwar Ibrahim daripada kerusi Perdana Menteri tidak pernah terhenti. Dikabarkan masih ada bermacam gerakan lain sedang dan akan muncul yang diusahakan untuk menukar kerajaan semasa. Di waktu yang sama, usul mengumpul SD atau akuan bersumpah menjadi percakapan yang makin meluas. Kononnya ia telah diusahakan sejak akhir tahun lalu lagi. Dikatakan usaha tersebut tiada kaitan dengan langkah Dubai yang semata-mata hayalan itu. Kerana untuk menjatuhkan kerajaan, apa saja langkah atau gerakan boleh dilakukan. Tidak kira di dalam negara atau di luar negara, yang penting ada cukup angka. Dipercayai kerana berterusannya perkabaran itulah yang membuatkan Anwar sendiri terpaksa bersuara agar mereka yang ingin menjatuhkannya melakukan perkara itu melalui usul undi tidak percaya di parlimen. Katanya, sudah setahun beliau menunggu blok pembangkang melakukannya, tetapi mereka tetap tiada keberanian. Barangkali berkongsi kebimbangan dengan Anwar, UMNO semalam memberi amaran kepada ahli-ahli parlimennya bahawa adalah suatu kesalahan jika ada kalangan mereka yang ingin mengambil pendirian berbeza daripada ketetapan parti. Setiausaha Agung UMNO Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, bersekali dengan berkuat kuasanya Akta Lompat Parti, ahli parlimen UMNO juga dilarang daripada menongkah arus. Ramai yang mungkin tidak menyedari, termasuk penganalisis politik, ahli akademik dan pembangkang, bahawa perlembagaan UMNO telah pun dipindah dalam Perhimpunan Agung Khas pada 13 Januari 2023 yang menghalang ahli-ahli parlimennya bertindak membelakangi apa jua keputusan parti dan menyertai sebarang pakatan politik untuk menyokong seseorang sebagai Perdana Menteri. Pasal 20.11 Perlembagaan UMNO memperuntukkan keahlian seseorang akan tergugur secara automatik sekiranya ahli yang telah dipilih sebagai ahli parlimen dan kemudiannya menyertai suatu pakatan politik yang tidak dianggotai oleh UMNO. Ini termasuklah menandatangani perjanjian untuk membentuk pakatan dengan parti lawan sekaligus bertentangan dengan pendirian parti, kata beliau dalam satu kenyataan. Dengan mudah difahami, kenyataan Dr. Ashraf Wajdi itu adalah ditujukan khas kepada segelintir ahli parlimen UMNO yang tidak pro kepada Zahid Hamidi yang dikatakan bila-bila masa boleh bersama dengan suatu pakatan lain untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada. Ada yang menyebut jumlah ahli parlimen UMNO yang pro kepada blok pembangkang itu berjumlah antara 10 hingga 12 orang. Maka sekarang, berdasarkan kenyataan Dr. Ashraf Wajdi itu, langkah ahli-ahli parlimen UMNO berkenan telah tersekat dengan sendirinya dan inilah yang membezakannya dengan Bersatu. Kerana parti itu tiada peruntukan sedemikian dalam perlembagaannya. Sebab itu, Bersatu tidak boleh bertindak terhadap 5 ahli parlimennya yang telah mengisytiharkan sokongan kepada Anwar.
Jika mereka bertindak juga menyokong usaha menjatuhkan kerajaan, UMNO boleh bertindak mengisytiharkan mereka telah melanggar perlembagaan parti serta terlucut kedudukan sebagai ahli parlimen. Jadi, apa yang harus dilakukan jika di dalam hati mereka masih bergolodak kegairahan mahu menukar kerajaan? Secara umumnya ada dua langkah yang boleh mereka lakukan. Pertama, mereka sendiri secara terbuka mengumumkan sokongan kepada perubahan kerajaan, baik melalui kenyataan media atau SD, dan dengan demikian, kedudukan sebagai ahli parlimen terlucut dengan sendirinya. Selepas itu, mereka bertandinglah semula atas tiket dan dengan sokongan PN di kawasan yang sama. Dengan kata lain, mereka bersedia meletakkan jawatan berdasarkan kekuatan sentimen Melayu Islam, dan mereka bertanding semula itu pula untuk tujuan menukar kerajaan. Kalau benar rakyat menyokong gerakan berkenan, mustahil tak boleh menang. Kedua, bertindak, mengambil tindakan mahkamah terhadap UMNO. Sama ada berkaitan pemecatan, penggantungan terhadap beberapa pemimpin sebelum ini, atau kerana membantah tindakan tersebut. Apabila seseorang membawa kes ke mahkamah, keahlian mereka secara otomatik tergugur, tetapi kedudukan sebagai ahli parlimen tidak terjejas. Mereka seterusnya akan menjadi ahli parlimen bebas yang membolehkan mereka bebas bersama pakatan yang diingini untuk menjatuhkan kerajaan. Apa macam? Mana satu jadi pilihan? Isu paling besar cuma satu. Cukup beranikah ahli-ahli parlimen UMNO yang tidak pro Zahid Hamidi itu untuk kekal mengambil salah satu tindakan tersebut? Netizen mengatakan dalam ruangan komen, kata mereka, UMNO kini dalam keadaan tenat dan sesak nafas, kata seorang penulis dalam ruangan komen. Nasib UMNO dah jadi bagai kaca dan batu terhempas, kata beliau lagi. Namun ada juga yang mengatakan bahawa 10 hingga 12 ahli parlimen UMNO yang cuba-cuba nak mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim itu, yang cuba-cuba untuk menongkah arus melawan Zahid Hamidi, kata mereka tidak akan berani. 12 orang itu tidak akan berani, kata mereka, kerana terbukti apa yang mereka perlukan masihlah UMNO, dan belum tentu kalau mereka keluar daripada UMNO dan perlu dilaksanakan pilihan raya untuk kawasan yang beliau tinggalkan itu, apabila dia dipecat atau meletak jawatan sebagai ahli parlimen, belum tentu mereka akan dicalonkan semula. Manalah tahu parti PAS atau Bersatu mempunyai calonnya sendiri, dan terkapai-kapailah ahli parlimen yang meletakkan jawatan itu mahu bertanding atas tiket apa? Tiket bebas? Mesti susah menang. Tiket UMNO? Dah dipecat. Tiket Bersatu? Mungkin tak diterima. Tiket PAS? Mungkin juga tak diterima. Jadi, balik-balik akhirnya mereka juga sendiri yang rugi. Persoalannya sekarang, isu sekarang ialah, cukup beranikah ahli-ahli parlimen UMNO memilih salah satu daripada dua pilihan yang telah dihuraikan panjang lebar sebentar tadi itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.